Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam CCTV bersama dengan saya, Ola Nordin. Okey, baik. Kita ada seorang lagi insan istimewa yang sangat memberikan inspirasi kepada semua. InsyaAllah kita akan kongsikan kisah-kisah berkenaan insan yang kita bawakan ini. Tokoh yang kita bawakan dalam CCTV kali ini. Seorang pempengaruh juga, pempengaruh Facebook sahaja setakat ini ada lebih daripada 100,000 orang kata apa, follower, friends di Facebook kan. Seorang yang memberikan banyak kisah-kisah yang mendedahkan, banyak berita-berita sensasi yang berkaitan dengan masyarakat kita di Malaysia. InsyaAllah kita tak lain dan tak asing kita bawakan ke pentas CCTV Tuan Syaril Abdul Kadir. Assalamualaikum Tuan. Salam, terima kasih. Terima kasih bersama dengan kami di CCTV. Saya sebenarnya kenal, orang kata apa, dah lama kenal nama daripada Tuan Syaril, tapi belum orang kata apa, berkesempatan untuk berjumpa. Alhamdulillah kali ini dipertemukan dalam CCTV. Baik Tuan, saya dengar banyak kisah yang orang kata apa, yang menarik daripada sahabat-sahabat wartawan kita. Gosip yang lah. Gosip-gosip. Oh, gosip Gosip-gosip lah. panas ni Panas Tuan. lah. Baik Tuan, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lah, mungkin ada juga di luar sana yang belum lagi mengetahui siapa sebenarnya empunya nama Syaril Abdul Kadir. Mohon kenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pihak production kerana menjemput saya. Baik, basically tak adalah apa yang menarik sangat pun sebab saya pun macam wartawan-wartawan lain juga. Basically saya adalah seorang wartawan. Saya dah bertugas berpengalaman hampir 25 tahun dalam bidang kewartawanan, khususnya kewartawanan jenayah. Dalam media sosial ni sebetulnya saya pun bukanlah orang kata apa influencer ke apa ke. Cuma kita berkongsi dengan pembaca cerita-cerita di belakang tabir. Okey. Yalah, kita pun tahu kalau menulis di akhbar ni bukanlah kita boleh tulis panjang-panjang pun kan. Jadi kadang-kadang kita bagi cerita-cerita di belakang tabir. Secara detail lah. Bukan detail sangat lah, cerita-cerita menarik. Okey, baik. Jadi ramai orang nak tahu. Baik, untuk pengetahuan semua juga, sebenarnya Tuan Syaril pun ada pernah bersama dengan TV Al Hijrah. Pernah, saya antara yang terawal lah Ya. masa penubuhan tu. Dan saya bangga lah bila saya balik ni, tengok wah, hebat. Alhamdulillah, ada perkembangan yang baik ya. Oh, baik. Baik Tuan, apa yang kita nak kongsikan sejak orang kata apa, berkecimpung dalam kewartawanan ni, banyak hantaran-hantaran ataupun berita-berita yang dikongsikan, yang dikeluarkan oleh Tuan Syaril sendiri mendapat perhatian pihak-pihak orang kata apa, pihak-pihak atasan kerajaan dan juga swasta. Bagaimana sebenarnya boleh mendapat perhatian yang sangat hebat ni? Dia sebab kita menulis bukan untuk mencari follower. Dia lain. Lain. Kita ada passion kita. Dan saya sendiri, saya bila saya menulis, saya selalu mengharapkan benda tu kalaupun tidak menarik follower yang ramai, tapi at least dapat memberi satu nilai tambah yang berguna kepada masyarakat. Jadi bila kita cerita-cerita begini, alhamdulillah dia mendapat perhatian. Dapat perhatian pihak berkuasa apa semua. Inilah keindahan bila bekerja sebagai wartawan. Bila Allah bagikan kita sedikit bakat untuk menulis. Kalau kita gunakan dengan cara yang betul, dia akan memberi impak. Tapi kalau kita salah guna, dia jadi lain lah kan. Jadi saya memilih untuk menggunakan sedikit kelebihan yang Allah bagi ini untuk mendidik diri saya dan juga masyarakat. Bukan mendidik lah, something yang positif lah. Cakna kan. Sebab kenapa Tuhan pilih kita tu adalah sebabnya tu kan. Kenapa Tuhan tak bagi saya pandai menyanyi? Mungkin kalau saya pandai menyanyi rosak kan. Jadi Tuhan bagi sedikit kelebihan tu dalam menulis. So saya cuba menggunakan sebaik mungkin lah. Tapi memang kebanyakan daripada apa yang dikongsikan berkaitan ataupun berkisah tentang jenayah. Tidak juga, dia lebih kepada social issue lah. Social issue. Cuma sebab
pembaca dia lebih suka cerita jenayah ni sebab saya hands on, saya yang terlibat secara langsung. Itu yang diorang banyak request. Okey. Tapi sekali-sekala saya pun cuba juga nak lari daripada itu. Kerana kita pun tak naklah klise kan. Kita pun nak juga tulis benda-benda lain kan. Tak orang kata apa, sesiapa sajalah yang orang kata apa, terkait ataupun berkecimpung dengan dunia media sosial ni tak lari daripada kutukan ke ataupun hentaman ke atau malah ada mungkin ugutan-ugutan ke, tak rasa takut ke Tuan? Dia setiap benda ni dia ada, orang putih panggil apa, dia two side of a coin kan. Okey. Shilling tu ada dua muka, ekor muka kan. Betul. Apa saja yang kita tulis pasti akan ada satu lagi pihak Lain. sama ada sokong ataupun yang sebaliknya. Bantah. So kita tak boleh control benda tu. So once you dah involved dalam media sosial ni, itu antara dia punya you kena terima lah, hadapi. Tapi saya tak terkesan sangat lah dengan benda tu sebab as long as kita tahu niat kita, kita bukannya nak cari gaduh, kita bukannya nak apa, kan? So apa yang kita nak risau, Tuhan ada. Boleh saja. Okey, baik. Selepas ini kita nak tahu banyak lagi orang kata apa persoalan, kalau nak tahu ni sebenarnya ada 40 soalan lagi yang tak mungkin saya dapat habiskan semua Tuan. Tapi selepas ini kita nak tanya lagi persoalan-persoalan berkenaan dengan hantaran-hantaran ataupun tulisan-penulisan yang telah dikeluarkan oleh Tuan Syaril sendiri berkenaan inspirasi yang kita nak ambil daripada orang kata apa hantaran-hantaran beliau. Selepas ini dalam CCTV. Kembali dalam CCTV, kita teruskan kisah inspirasi kita. Masih lagi bersama dengan Tuan Syaril Abdul Kadir, orang kata apa, tokoh dalam kewartawanan bersama dengan kita dalam CCTV. Bersyukur kita ada seseorang yang kita boleh ambil perkongsian dan juga orang kata apa, pengalaman daripada beliau sendiri untuk kita orang kata apa, sama-sama mendapat manfaat, pengajaran daripada kisah-kisah beliau. Tuan, berkenaan dengan posting-posting Tuan ataupun hantaran, tak kisahlah hantaran dari sudut kewartawanan ke, dari dalam media media mainstream media ke, dalam penulisan Tuan sendiri ke, apa antara perkongsian yang paling hot yang sampai sekarang orang masih lagi bercakap pasal tu? Banyaklah, mungkin yang dah tahu-tahulah, macam saya banyak terlibat dalam membuat liputan kes-kes pembunuhan yang besar, berprofil tinggi. Seperti pembunuhan model Norita Samsudin, Kenny Ong, and then terorisme, gerakan Jemaah Islamiah Daesh, macam-macam kan, macam-macam. Jadi antara yang paling banyak diperbincangkan adalah kes pembunuhan sebenarnya. Pembunuhan kan. Cuma saya berlainan sikit. Saya kalau boleh, bila saya tulis tu, saya selalu menzahirkan betapa kita perlu bersimpati juga pada bangsa kan. Jangan kadang-kadang kita baca dalam paper ni sekejap je, tak banyak ruangan, tak banyak yang boleh tulis. Jadi saya ambil kesempatan itu untuk menceritakan sebenarnya kes itu berlaku disebabkan bla bla bla. Rentetan dia bla bla bla, kesan dia bla 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 bla. Benda-benda macam tu. Jadi kalau kata posting tu, saya pernah lah posting berpuluh-puluh ribu like tu, memang selalulah. Tapi as I said, bukan itu yang kita cari sebenarnya. Dia like ke, orang komen ke apa ke, biar dia berlaku dengan sendiri. Kita tak perlu berharap apa pun. Kita tulis saja kan. Dia masalah sekarang ni, orang gila nak dapat like ni pun masalah like juga kan. Jadi kita tak kisah tulis je apa. Jadi itu menyebabkan kita punya niat tu dah lain. Niat tu dah lain. Jadi be yourself kan. Ada like ke tak ada like, saya pernah tulis dalam Facebook saya, even kalau tak ada satu like sekalipun, saya tetap akan menulis. Sebab itu bukan matlamat kita. Kan tak tahulah, mungkin orang lain punya style. Tapi Tuan, sekarang ni orang kata siapa saja boleh jadi wartawan dekat luar sana, selagi ada orang kata apa, pemulaan media sosial tu sendiri kan. Tapi tak ada etika kewartawanan tu. Macam mana pandangan Tuan? Ya, nak buat macam mana? Sebab bila kita jadi wartawan, kita ialah belajar ambil
journalism dan sebagainya. Ya. Di universiti lagi kita dah diajar benda tu. Dan bila kita masuk kerja pun kita mengikuti kursus-kursus Masih lagi. asas perundangan dan sebagainya. Tapi netizen di luar ni yang tidak ada latihan asas dalam kewartawanan ni, diorang tak tahulah. Saya sebenarnya saya okey. Okey. Saya okey. Okey. Saya okey. Siapa-siapa pun, sebab wartawan ni bukan eksklusif untuk wartawan. Tetapi saya memang berharap supaya kalaupun hendak menjadi netizen nak jadi wartawan, at least benda-benda basic yang tak perlu pun diajar di universiti. Contohnya, Betul. ialah penggunaan bahasa yang baik, Okey. and then basic perundangan. Kena tahulah sikit kan, sensitivity kan, Benda-benda common sense benda-benda lah, common sense kan. Ramai orang tanya, okey ke jadi wartawan? Orang nak buat macam mana bila dah medsos ni? Jangan kata jadi wartawan jadian, polis jadian Polis pun saja, ramai. betul. Kan semua nak jadi polis, semua nak jadi tentera. Bila ada isu kapal terbang jatuh, semua nak jadi engineer. Kapal terbang, penyiasat. penyiasat sendirian. Begitu juga dalam wartawan, kita tak boleh stop. Yang baca ni semua peringkat. Oh ya, betul. Kadang-kadang budak-budak umur 7 tahun pun baca. Kita duk ingat yang baca tu orang tua-tua. Ya, betul. Pelbagai golongan. Kan? Ada yang profesional. Bayangkan kita ni, contohlah saya ambil satu contoh. Bila kata bang tempas, kita bercerita bukan main lagi teknikal. Kita tak tahu yang baca tu mungkin engineer aeronautik. Digelak seorang-seorang je. Ya, Kan so at least ada ilmu sikit pun lagi bagus. Lagi bagus. Betul. Okay. Tadi awal tadi kita ada kongsi bahawa Tuan Syarif pun ada katakan kadang-kadang Tuan ada juga nak lari sikit perkongsian tu daripada circle jenayah saja. Apa antara lain penceritaan ataupun perkongsian yang netizen orang kata nak lah daripada Tuan? Macam saya sebenarnya suka cerita-cerita from zero to hero. Okey. Saya cukup suka cerita-cerita zero to hero. Sebab bila saya menulis tu, saya pula bersemangat. Contohlah katalah Ola ni. Ya, saya. Ola asalnya seorang petani. Tapi sekarang dah jadi jutawan peladangan. Amin. Mana kesusahan, susah payah. Saya suka berkongsi cerita tu dengan public. Okay. That's why kalaupun saya tulis bidang jenayah, macam mana pun saya ada istilah ada iklan lah. Ya, kira. Saya akan masukkan posting-posting yang gitu. Sebab passion saya suka tengok kejayaan orang. Bila saya tulis mengenai kejayaan orang, dia secara tak langsung sedikit sebanyak dia memotivate diri saya juga. Betul. Walaupun tak jadi macam dia, tapi bila saya nak tulis, saya terpaksa study pasal dia. So indirectly saya belajar dengan dia. Dan translatekan dalam bentuk tulisan. Betul lah. Saya suka kisah zero to hero. Zero to hero. Zero to hero. Masya-Allah, unsung hero ni. Unsung hero, yeah, betul. Baik, kita nak berhenti berehat seketika. Banyak sebenarnya kisah yang dikongsikan oleh Tuan Syaril menyuntik semangat kita supaya lebih berjaya, bukan setakat di dunia biasa tapi di dunia maya juga, di media sosial, insya-Allah. Yang paling penting. Ya, paling penting, Tuan. Apa yang kita tulis tu akan disoal hari kemudian. Itu yang kita kena jaga. Iklan saja. Ikhlas sekejap. Baik. Dan selepas ini banyak lagi kisah-kisah yang kita kongsikan. Teruskan bersama kami dalam CCTV. Masih dalam CCTV, di sini banyak kisah inspirasi. Kita masih lagi bersama dengan Tuan Syarif Abdul Kadir, seorang tokoh dalam kewartawanan, insan. Takutlah bila sebut tokoh tu. Ya, kita memang perlu sebab tokoh ni adalah seseorang yang kita memandang tinggi. Oh ya, macam tu apa saja yang pengalaman-pengalaman yang dia ada, kita boleh aplikasikan dalam orang kata apa, pekerjaan kita, dalam hubungan kita dengan masyarakat semua. Ini yang dipanggil tokoh, Tuan. Sebab itu kita mengambil orang kata berat tu gelaran tu. Kita mengambil pengalaman selama 25 tahun katanya tadi 25 tahun dalam kewartawanan untuk kita kongsikan bersama dengan semua penonton dan juga pendengar kita. Tuan, antara hantaran-hantaran posting, penulisan dan juga perkongsian yang telah dikeluarkan sebelum-sebelum ni, diterbitkan sebelum-sebelum ni, ada pernah dikecam tak? Dikecam teruk ke? Diterima apa kata ugut ke?
itu ialah ugutan ada. Ugutan ada? Ugutan ada. Ugutan Kongsikan sikit. ugutan nak saman. Oh. Ada ugutan yang ialah tak proper lah untuk saya katakan di sini. Cuma bagi saya kalau kita buat benda betul, tak ada masalah kan Tapi alhamdulillah lah setakat ini benda tu habis begitu saja. Sebab kita pun ini kelebihan dia kita jadi wartawan ni. Okey. Sebab kita dah tahu do and don'ts. Okey. Bila kita tahu do and don'ts, kita tak adalah orang kata apa melatah. Ya. Ini yang saya minta wartawan di luar sana yang nak jadi wartawan rakyat apa semua ni. You can be wartawan, tak ada masalah. Okay. Tapi kena tahu kan apa do and don'ts dia. Ya, betul. Supaya nanti you tidak terperangkap. Itu kita tengok sekarang ni banyak penggiat media sosial yang disaman lah, ada report polis lah, kena charge under MCMC lah, kena charge under 3R apa semua kan itu sebab benda-benda tu lah. Sebab kita terlalu gairah sangat nak menulis sampai kita lupa bahawa setiap benda dalam dunia ni ada dia punya had dia, ada batasan dia. Maknanya nak tak nak kita kena belajar sikit perundangan tu. Macam tuan cakap tadi, at least ada common sense lah. Okey, common sense. Okay. Saya bagi satu contoh lah. Kita nak cerita pasal Sipolan. Kan janganlah letak nama dia. Di direct ke terus? Direct terus. Maknanya kita ia mungkin fitnah. Kan dia boleh saman. Tu kena hati-hati kan. Jangan menyalahgunakan kebebasan menulis, kebebasan bersuara tu sampai seolah-olah tak ada had. Setiap benda dalam dunia ni ada had dan batasannya. Baik, ini untuk pengetahuan ramai juga Tuan Syariel juga, orang kata apa, bukan setakat wartawan saja, wartawan senior saja, tapi juga ada podcast ya. Ada podcast orang kata pengacara podcast jugalah maknanya saya bertemu dengan senior yang boleh belajar daripada senior tentang persoalan-persoalan dan mungkin antara konten-konten yang dibawakan. Saya sebelum ni banyak berbual pemimpin-pemimpin negara. Jadi saya merasakan bahawa kenapa tidak gunakan peluang itu sekali lagi. Jadi that's why bila sekarang ni perkembangan podcast apa semua kan, saya mengambil kesempatan itulah untuk memeriahkan industri. Bukanlah nak saing siapa-siapa. Kita ni wartawan je, bukanlah selebriti kan Tapi kita orang kata apa untuk sama-sama participate memeriah, lebih meriah kan Jadi kebetulan pula kita ada network. Gunakanlah network tu sebaik mungkin kan kalau benda-benda baik, mudah-mudahan apa yang kita buat tu dapat ganjaran di sana. That's why saya buat satu podcast saya eksklusif bersama Syaril, boleh tengok kat YouTube dan semuanya lah kan Sepanjang Tuan berkecimpung dalam kewartawanan, apa antara isu semasa yang paling mencabar sampai setakat ni? Paling mencabar adalah macam mana tuntutan untuk kita pembaca, dia kalau boleh dia nak kita cerita semua. Kalau 100% dia nak kita cerita 150%. Tapi as I said, kita ada batasan dia. Betul. Ya, sensitivity keluarga. Bila cerita-cerita kes jenayah, pembunuhan apa semua ni, benda tak berlaku kat kita. Kalau berlaku kat kita kan, sensitivity keluarga kena jaga, maruah family kena jaga apa semua. Jadi tapi bila kita cuba untuk ada tapisan self-censorship tu, kita dianggap sebagai seolah-olah cuba menyembunyikan fakta. Betul. Itu dilema dia. Dilema dia. Baik, dan Tuan, banyak sepanjang kita bersama ni, bersiaran ni, banyak sebenarnya kisah yang telah dikongsikan untuk semua pendengar dan juga penonton kita. Dan mungkin ada sedikit masa yang berbaki, secara ringkas Tuan boleh kongsikan antara nasihat yang boleh diberikan kepada masyarakat kita di luar sana yang nak menjadi wartawannya, yang baru belajar nak menjadi wartawannya, yang wartawan rakyat sendiri yang dah ada dekat luar sana tu, supaya menjaga adab-adab. Saya bukan nasihat lah, saya pun bukanlah siapa-siapa nak bagi nasihat, cuma saya mengalu-alukan. Sebenarnya setiap benda tu, saya petik kata-kata Pramodia Anantatur lah, kan menulis ni satu kerja yang sangat untuk keabadian kan Kalau kita tak menulis, kita hilang dalam sejarah. Menulislah. Saya memang suka
orang menulis, terutama yang bukan dalam bidang penulisan tapi dia menulis. Menulis. Kan katalah seorang pekerja kontraktor alam flora ke apa ke, maknanya dia menulis kan. Ramai orang tanya macam mana nak start menulis bila tak tahulah, idea tak ada lah apalah. Nasihat saya senang je. Tulis dulu apa yang bermain di fikiran. Okey. Jangan fikirkan sangat tentang susunan ke, perenggan ke, teknikal, grammar ke apa ke kan. Kalau kita asyik fikirkan itu, sampai ke sudah kita tak start. Tulis dulu tak apa. Kita pun bukan cikgu bahasa. Kan? Bukan semua orang ada background linguistik. Betul. Bukan semua orang ada background kewartawanan. Kita faham. Itu dia satu perkongsian pengisian. Orang kata bukan setakat sekadar perkongsian tapi pengisian penyuntik semangat kita semua insya-Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Syarif Abdul Kadir bersama dengan kita dalam CCTV. Insya-Allah diberikan. Oh, habis dah? Habis dah. Lega. InsyaAllah orang kata mungkin ada kesempatan lain kita boleh. Terima kasih, saya last kali lah. Ucap terima kasih lah pada production, pada TV Hijrah, dan saya sangat berbangga melihat perkembangan Hijrah ni. All the best to your team. Alhamdulillah, insya-Allah. Semoga dimudahkan juga urusan. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Baik, di sini CCTV, di sini banyak kisah inspirasi. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.